ada dalam keadaan bahaya ataupun Muhyiddin dah kena game atau dah kena getah dan keadaan dia tidak stabil. Dan ini satu hakikat dan kita sama-sama melihat sama ada saya bercakap benar ataupun saya sedang memainkan propaganda. Baik, kita mulakan. Jadi di dalam live semalam saya ada sentuh, ini sebelum kita masuk Muhyiddin ya, saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan my favourite lady. Ya, my favourite lady in the whole world. Ya, Datin Sri Rosmah Mansor. Ya, the big, the famous, the very magnificent Rosmah Mansor. Kaki pembohong, penipu nombor 1 dan penyebab segala apa masalah yang berlaku. Perlahan-perlahan saya akan bongkarkan. Mesej saya kepada Rosmah, aku tak kacau kau, tapi kau kacau aku, sekarang kau terima padahnya. Okey. Jadi Rosmah, semalam saya buat satu live dan saya buat pendedahan lebih lanjut berkenaan dengan Laskar Cyber. Sebab yang diceritakan di mahkamah adalah berkenaan dengan Laskar Cyber sebelum PRU 14. Saya tak nak ulang lah. Saya lepas live ni, saya akan letakkan link kepada live semalam. Pastikan anda tonton. Tunggu 20 minit lepas live ni, saya akan letak link. Di dalam live tu saya cabar Rosmah sila saman saya sekiranya dakwaan saya tu tidak berasas. Hari ni saya nak beritahu Rosmah, saya masih menunggu surat saman dari Rosmah. Dan ada pendedahan-pendedahan lanjut. Satu saya akan buat lewat malam sikit, jadi menerusi blog The Third Force, dan juga saya akan post di Facebook ini. Jadi tunggu pendedahan itu ataupun huraian sesuatu yang baru-baru ini berlaku berkenaan dengan Laskar Cyber terbaru. Lepas PRU 15 ada lagi satu kumpulan atau beberapa kumpulan Laskar Cyber. Kerja dia hina, berak, fitnah, kencing di merata dan memberi fokus kepada 4 individu serangan, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Azmin Ali, dan saya rasa yang tu 3 tu fokus dia orang lah. Dan apa pun Zaid Amidi. Sebab pelan-pelan saya akan ni. Baik, hari ni saya masuk tajuk iaitu ucapan Muhyiddin. Jadi Muhyiddin telah ke Sabah dan secara tidak langsung dia beritahu rakyat Sabah, actually apa yang disampaikan oleh Muhyiddin adalah skrip lazim pemimpin UMNO. Sebab Muhyiddin ni asalnya bekas timbalan Perdana Menteri pada masa UMNO ataupun Barisan Nasional memerintah Sabah, Barisan Nasional memerintah Sabah 57 tahun. Dan dalam satu tempoh tu Muhyiddin adalah timbalan Perdana Menteri mewakili Barisan Nasional. Dan dalam 57 tahun itu pelbagai janji ditaburkan yang tidak pernah dipenuhi, yang serupa 100% serupa dengan aku janji Perikatan Nasional yang dibacakan oleh Muhyiddin di Sabah. Jadi tak payah percaya saya. Mana tahu saya ni penipu. Mana tahu. Ya. Jadi pergi selak balik. Pergi ke laman-laman web, ke portal media rasmi. Baca aku janji tahun ni. Kemudian bacalah aku janji ataupun janji-janji yang dibuat oleh Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang lepas-lepas. Ya, baca. So benda ni sebenarnya saya dah huraikan. Hari ni saya akan huraikan satu ucapan baru yang dibuat oleh Muhyiddin. Kalau ucapan dulu masa aku janji saya dah huraikan. Janji tidak pernah dipenuhi. Dalam pada Barisan Nasional dulu memerintah Sabah 57 tahun. Dalam pada Barisan Nasional Bersekutu merupakan satu gabungan bersepadu, bersefahaman. Parti-parti dalam komponen Barisan Nasional tu bersefahaman. Dalam pada mereka solid ya, satu gabungan yang solid pun tak boleh penuhi janji. Masakan sekarang ada gabungan rakyat Sabah terdiri daripada Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan PBS yang saling bercakaran, saling ugut-mengugut, ya. PPBM mengugut UMNO, UMNO mengugut nak tumpaskan PPBM di PRU 15, kemudian bertembung di pelbagai penjuru, ya. Kemudian lagi satu rakan komponen dikencing iaitu PAS, dibuat seperti sampah. Dalam pada Barisan Nasional dulu kukuh, okay, tak boleh penuhi janji. Masakan sekarang dah carca merbak, dah hampir retak dengan majoriti tipis, nak penuhi janji. Okay, nak penuhi janji. Masakan boleh penuhi
janji. Ini satu lawak jenaka yang besar. Tapi itu saya dah jelaskan. Termasuklah kenyataan pembohongan Najib baru-baru ni di Facebook dia. Saya buktikan. Bukan saya nak cakap, saya buktikan. Najib dulu, sebelum pilihan raya umum ke-14, rakyat Sabah ataupun pemimpin-pemimpin Sabah banyak kali pergi atau cuba memujuk Barisan Nasional untuk pindah Perlembagaan Persekutuan artikel tertentu supaya ianya selaras dengan tuntutan Perjanjian Malaysia tahun 1963. Barisan tak layan. Kemudian pada masa Mahathir bersatu dengan PKR, DAP dan Amanah menerusi PPBM sebelum PRU14, dalam pada Mahathir menyebut bahawa sekiranya beliau menjadi Perdana Menteri, beliau akan melayan dan menimbang semula kemungkinan meminda Perlembagaan Persekutuan supaya ia memenuhi tuntutan Perjanjian Malaysia. Tiba-tiba Najib buat pengumuman. Tiba-tiba. Kalau dulu tak layan, tiba-tiba. Najib buat pengumuman. Dan pengumuman Najib seperti berikut. Kami tidak boleh ambil hak Sabah, jadi kami akan lihat. Itu pada bulan November 2017, 5 bulan sebelum PRU14. Kemudian apabila melihat Mahathir semakin menjanjikan orang Sabah dan Sarawak bahawa Perjanjian Malaysia tuntutannya akan dipatuhi sekiranya Mahathir menjadi Perdana Menteri. Tiba-tiba pada bulan Februari, 2 bulan atau 3 bulan sebelum PRU14, Najib baru bercerita kemungkinan nak adakan satu jawatan kuasa untuk mempertimbangkan benda tu. Kemudian PRU14 datang dan Barisan Nasional kecundang. Dan setahun selepas PRU14, Mahathir memenuhi janji kerana bukan hanya dia bertemu dengan pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak, usul untuk meminda perlembagaan agar perlembagaan tu membenarkan kerajaan, membenarkan Sabah dan Sarawak mematuhi atau menuruti Perjanjian Malaysia tu, akhirnya dibawa ke Parlimen. Mahathir pertimbang, Mahathir berbincang dengan pemimpin Sabah dan benda tu dibawa ke Parlimen pada bulan April 2019. Tahu tak apa Najib kata? Dalam lepas PRU14 tu, Najib kata, kita memang nak pertimbang. 57 tak pertimbang, tahun tak pertimbangkan tau. Malah Barisan Nasional sendiri merupakan penyebab masa zaman Tun Hussein Onn dulu, penyebab artikel-artikel tertentu Perlembagaan Persekutuan dipinda sehingga dia bercanggah terus dengan peruntukan Perjanjian Malaysia. Tapi apa pun, dalam keseluruhan tempoh pentadbiran Najib tidak dilayan. Cuma bahagian-bahagian akhir itu pun kami akan memikirkan. Ya, apabila Barisan Nasional tiba-tiba kecundang di PRU14, Najib kata, sebenarnya kami nak buat, tapi kami kalah. Ya, tapi Mahathir buat. Dan kemudian benda tu dibawa ke Parlimen untuk pindah perlembagaan satu perkara tertentu dalam perlembagaan agar peruntukan Perjanjian Malaysia tu boleh ditunaikan, ataupun salah satu peruntukan Perjanjian Malaysia boleh ditunaikan. Tetapi untuk meminda perlembagaan perlu majoriti 2/3. Pada hari tersebut undi dibuat di Parlimen, 138 undi sahaja diperolehi. Tak ada majoriti 2/3, maka usul untuk meminda gagal. Tahu tak? UMNO tidak undi. Tahu tak? Najib tidak undi, malah tidak hadir. Ya? Dan inilah Barisan Nasional yang kononnya kami tidak boleh memenuhi sebab tuntutan Sabah dan Sarawak sebab kami kalah pilihan raya. Walhal Barisan Nasional bertanggungjawab untuk sabotaj atau tidak membenarkan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan supaya hak orang Sabah dikembalikan. Tahu tak kenapa? Sebab terlalu sibuk berpolitik. Mereka tak nak Mahathir digelar hero, berjaya. Jadi politik diutamakan daripada kebenaran. Politik mereka diutamakan daripada hak Sabah. Hari ini dalam aku janji apa? Janji Barisan Nasional apa? Nak lihat Perjanjian Sabah.
Inilah tahap penipuan Barisan Nasional. Okey. Apapun, Muhyiddin hari ini berkata rakyat Sabah perlu percaya kepada GRS untuk membawa perubahan. Kerana sekiranya rakyat bersama GRS, maka dengan bantuan kerajaan persekutuan boleh bawa perubahan. Pada khidmat saya itu satu ugutan. Secara tidak langsung bermakna, kalau rakyat Sabah tidak mengundi GRS, kerajaan persekutuan tak akan bantu. Kemudian Muhyiddin kata, kalau pilihan raya Sabah ni memihak kepada kerajaan pusat, maka pilihan raya umum akan diadakan awal. Okey, ini satu kebodohan sebenarnya dari dua perspektif. Perspektif pertama, ia serupa dengan beritahu orang Sabah, kalau kau sokong kerajaan pusat dalam pilihan raya ni, maka kita akan berikan kau orang satu lagi pilihan raya. Kebodohan kedua adalah kerajaan sekarang yang carcar merba, bercakaran, ugut-mengugut, yang jelas, nyata, tidak stabil. Malah tidak stabil sehingga kan pelabur pun takut. Bukan hanya sebab majoriti tipis, tapi mereka tahu pihak yang bergabung kononnya untuk bentuk kerajaan tidak konsisten dengan dakwaan-dakwaan, tidak bersefahaman, tidak bermuafakat, dan kerajaan boleh tumbang bila-bila, tidak stabil. Rakyat dah muak, rakyat ingin kestabilan, tetapi Muhyiddin mengugut. Oh, kalau sokong kerajaan, kami akan beri pilihan raya awal. Maknanya Muhyiddin secara tidak langsung kata, kalau korang tak sokong saya atau tak sokong kerajaan pusat, maka saya tidak akan berikan kau pilihan raya awal untuk membawa kestabilan. Ya. Mimpilah kau Muhyiddin. Mimpilah kau. Hari ini saya membuat pengisytiharan. Muhyiddin berada di dalam keadaan teramat kritikal. Sama ada dia tahu atau dia tak tahu. Tapi yang saya dipahamkan dia tahu. Logik lah, kita pakai logik dululah. Najib ni dah didakwa bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas 7 kesalahan. Dia akan membuat rayuan, dan sementara merayu tu, Mahkamah membenarkan supaya dia tidak masuk penjara. Maka hukuman tidak dikenakan dulu. Kalau Mahkamah nak, Mahkamah boleh kata tak apa, kita masuk penjara dulu. Ya, tapi Mahkamah tak. Okey. Apa pun dia dah disabit. Rayu tak rayu, dia dah disabit bersalah. Maka bersalah. Setakat ni bersalah. Jadi, kau ingat, Najib walaupun tahu Barisan Nasional amat suka Muafakat Nasional, sebenarnya korang ditipu, amat suka, near impossible untuk kembali membentuk, menakluki negara, walaupun tahu benda tu, tetapi tidak ada pilihan. Terpaksa cuba nasib. Sebab ada dua option. Kalau Najib ambil risiko untuk tunggu, untuk buat rayuan, kemudian Mahkamah Rayuan dia gagal, dia boleh buat rayuan lagi, tetapi mungkin Mahkamah Rayuan sementara dia buat rayuan lagi akan kata kau kena masuk penjara atau kau kena ditahan. Dia takkan ambil risiko tu. Jadi sama ada kau setuju ambil risiko tu atau ambil risiko pilihan raya, sebab sekurang-kurangnya kalau Muafakat Nasional tak menang, dia akan cuba gagalkan Tun dan pihak-pihak lain. Jadi sudah semestinya dari logik, ini adalah keadaan terdesak seorang bekas Perdana Menteri yang memang sah bersalah, dan saya sendiri berpendapat yakin dengan keputusan mahkamah bahawa dia bersalah atas sebab-sebab tertentu, akan cuba nyah stabilkan kerajaan supaya berlaku pembubaran parlimen. Mungkin tim A yang disokong oleh 9 ahli parlimen akan cuba pujuk tim B dan PAS untuk tarik sokongan dari Muhyiddin supaya Muhyiddin menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen. Jadi saya nak beritahu Muhyiddin, okey, itu satu ya. Saya nak beritahu Muhyiddin, sebenarnya jangan penipu rakyat Sabah. Keputusan bukan di tangan kau. Kau dalam keadaan kritikal. Yang kedua, Najib ke tak Najib ke, ramai pihak, ramai puak sedang tunggu masa sahaja. Dan percayalah, dengan one way or the other, parlimen akan dibubarkan
tidak lama selepas pilihan raya negeri Sabah. Jadi jangan beri kata-kata yang pada hemat saya ada mirip unsur ugutan ya di Sabah. Sebab Muhyiddin sebenarnya dalam keadaan kritikal. Apa yang Muhyiddin cuba buat ialah dia cuba untuk mempengaruhi minda rakyat Sabah supaya memberi lebih banyak undi kepada Perikatan Nasional dan bukannya Barisan Nasional. Supaya seandainya Perikatan Nasional dapat lebih banyak undi dari Barisan Nasional, maka Barisan Nasional akan perlukan Perikatan Nasional dan Muhyiddin akan cuba menggunakan perkara itu untuk kata baik, kami akan kerjasama dengan Barisan Nasional di Sabah. Tetapi di peringkat pusat di PRU 15, dia akan meletakkan syarat-syarat dan akan cuba untuk kontrol bilangan kerusi yang PPBM akan tanding di PRU 15. Dia sebenarnya tahu tak boleh. Tapi ini adalah permainan orang-orang terdesak. Najib, Muhyiddin, Zahid. Orang-orang terdesak, mereka boleh melakukan apa sahaja. Mereka boleh melakukan apa sahaja. Jadi kalau tak ada pilihan, inilah permainan mereka. Jadi itulah saya nak beritahu, saya sampaikan hari ini. Muhyiddin berada di dalam keadaan tidak stabil. Sedikit je langkah silap atau buat sesuatu yang memarahkan satu-satu pihak ni, orang tunggu masa je. Dan saya rasa dia tahu. Jadi dia sebenarnya bukannya cerita dia nak apa tahu. Sebenarnya dia nak Perikatan Nasional menang lebih banyak kerusi dari Barisan Nasional. Dan inilah puak yang sedang bercakaran, yang sedang ugut-mengugut, yang sedang bermain terlalu banyak politik, yang memberikan aku janji kepada rakyat Sabah, kononnya mereka akan patuhi beberapa tuntutan orang Sabah yang selama 57 tahun tidak dipatuhi, termasuk oleh Muhyiddin sendiri.